على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara jemaah yang dirahmati Allah, diminta saudara diam dan berhenti daripada berkata-kata semasa khatib sedang membaca khutbah. Ketahuilah sesungguhnya duduk dan diam mendengar khutbah adalah perbuatan yang baik lagi mulia. Moga-moga kita semua memperoleh rahmat dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma indan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59 bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yang ini berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mencapai darjat di kalangan orang-orang yang mulia dan bertakwa di sisinya. Selamat menyambut Aidil Adha diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya hari raya Aidil Adha merupakan antara hari kebesaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya. Oleh itu, pada hari yang mulia ini, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir dan tahmid, khususnya setiap kali selesai menunaikan solat 5 waktu. Bermula selepas solat subuh pada 9 Zulhijjah sehingga selepas solat asar pada hari tasyrik 13 Zulhijjah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini juga marilah kita mendoakan kepada para jemaah haji yang sedang mengerjakan ibadah haji di tanah suci Mekah agar diberikan kesihatan, keselamatan, seterusnya memperoleh haji yang mabrur.
Sesungguhnya ibadah haji ini merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5 dan diwajibkan ke atas umat Islam sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ibadah haji ini bermaksud mengunjungi Baitullah pada masa-masa tertentu serta melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 97 yang bermaksud, di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata, yaitu yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur yang ini engkarkan kewajiban ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, iaitu tidak berhajat kepada sesuatu pun dari sekalian makhluk. Sidang hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, kemuncak dalam menunaikan ibadah haji ini ialah perhimpunan umat Islam di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah bagi melaksanakan wukuf yang merupakan antara rukun haji. Ketika di Padang Arafah ini, berjuta-juta umat Islam dari seluruh pelosok dunia akan berhimpun sambil memuji-muji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat talbiyah, tahmid, zikir dan berdoa sambil mengharapkan keampunan bagi membersihkan diri dari segala dosa. Selain itu, di Padang Arafah ini juga telah mengingatkan kita kepada satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, iaitu peristiwa Hajjatul Wada yang berlaku pada 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Di dalam peristiwa ini, baginda Rasulullah SAW telah menyampaikan khutbah yang terakhir kepada umat Islam yang dikenali dengan khutbah wada, yaitu khutbah perpisahan. Khutbah ini merupakan khutbah yang menyentuh jiwa dan perasaan setiap manusia yang mendengarnya, kerana khutbah tersebut merupakan pesanan terakhir baginda Rasulullah SAW ke atas umat Islam. Oleh itu, bersempena kehadiran Idul Adha pada tahun ini, mimbar ingin mengajak para jemaah sekalian untuk bersama-sama kita mendengar dan menghayati sepenuh jiwa kita akan sebahagian maksud petikan khutbah Al-Wada yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW sebagaimana berikut. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, ampunlah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta dan diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak sakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang.
bertakwalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikuti dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali dalam takwa dan beramal saleh. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir lagi agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Majah. Sidang hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, demikianlah sebagian petikan khutbah terakhir yang telah disampaikan oleh junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru sebagai mengakhiri khutbah pada pagi ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian bersempena Aidil Adha kali ini. Marilah kita menilai kembali dan bermuhasabah terhadap diri kita. Adakah kita telah melaksanakan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam kehidupan kita atau sebaliknya? Marilah kita berusaha mentaati sepenuhnya perintah, nasihat dan pesanan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana siapa yang mentaati baginda berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kepatuhan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan lambang kepatuhan seorang hamba kepada penciptanya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Fatih ayat 28, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida." Bermaksud Allah yang menyatakan itu, Dialah yang telah mengutus Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar, yaitu agama Islam, supaya dia menekankan dan meninggikan atas segala bawaan-bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi yaitu tentang kebenaran dan apa yang dibawa oleh Rasulnya itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Amin amin ya muwaffiqat ta'in wa bidna ta'atika ajmain wa tub alaina wa ala al-muslimin wa firzan man yaqulu astaghfirullah al-azim wa nastaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pada hari yang penuh berkat ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita. Dalam suasana kita menyambut Aidil Adha ini, janganlah lupa kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berserulah kamu kepadanya serta ucapkan salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, selarikanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, pewakaf dan mereka yang melaksanakan ibadah kurban dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abd al-Harith al-Syari'ati Al-Sultan Ibrahim ibn al-Mahmud
Iskandar, Sultan yang dibertuan bagi negeri dan jajan Tanggung Johor Darul Tazim. Kepada Raja Zali Sufia binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor. Kepada Tengku Ismail ibn Sultan Ibrahim, Pemangku Raja Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdil taqata wal muqtadin sayyati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma atub salamata wal afiyata lana wa li abidikal hujjati wal ghulati wal musafirin. ببارك وبارك وجعلك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ووفقنا الله وإياكم بفعل حميد وأعاد علينا وعليكم من بركات العيد السعيد. وأدخلنا وإياكم الجنة مع الفائزين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, tuan-tuan guru, Tuan Bilal, tuan-tuan haji, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnianya sekali lagi dapat kita berkumpul di rumah Allah ini dengan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa mengimarahkan surah Al-Iman di kawasan kita ini. Untuk makluman semua, terima kasih kepada semua karya kita. Jadi hari ini adalah hari Aidil Adha. Jadi di samping kita solat jemaah Aidil Adha bersama-sama, hari ini juga adalah program korban kelompok yang kita adakan seperti tahun-tahun yang lalu. Untuk makluman, kita ringkaskan saja, hari ini penyembelihan diadakan di pusat sembelihan di Balik Jamil, di Sempang 4 di Baik Jawa, dan kita ada 5 ekor. Kita ada ketua kumpulan setiap grup. Jadi kita harap kepada semua ahli-ahli yang ada nama di luar sana dapat bertugas dengan baik demi kesempurnaan ibadat korban rakan-rakan kita, insya-Allah. Dan saya harap pada semua rakan-rakan dapat mendaftar nama di buku yang telah disediakan nanti untuk urusan-urusan pengurusan dan yang lain-lain. Dan untuk makluman, untuk tahun hadapan kita ada juga melakukan ibadat korban kelompok ini. Mungkin kita akan naikkan kepada 801 bahagian. Ya, tahun ini kita masih lagi 700,5, dan tahun depan insya-Allah akan naik 800 tertakluk kepada harga binatang korban kita, ya, kapal lembu. Jadi kita harap kalau ada yang request untuk buat yang besar, kita akan naikkan bagi kumpulan-kumpulan yang ingin berkorban bagi lembu yang besar. Jadi apapun kita ucapkan tahniah kepada semua di atas kebersamaan kita karya Taman Bagi Jaya, dan mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua petugas-petugas yang telah bertugas tahun lepas, dan insya-Allah tahun ini kita sama-sama sempurnakan
korban kita dan rakan-rakan kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu